kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat, Bicara Doktor. Dan ini dia doktor yang kita nak bawakan hari ini. Merah menyala ya. Simbolik kepada jantung ke apa? Ya, simbolik kepada jantung dan darah. Kita ada Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am bersama kita hari ini. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat terharu sebenarnya datang daripada JB Johor, Johor Bahru. Bila tiba? Petang tadi? Petang tadi. Nasib baik tak hujan. Jadi saya rasa memang jam hari ni kan. Kebetulan cuti umum dekat Johor. Ya, betul. InsyaAllah hari ini alang-alang doktor datang dari jauh. So saya harapkan banyak benda lah yang sempat kita boleh kongsikan bersama doktor. Sebelum kita nak mulakan perbincangan tentang serangan jantung pembunuh senyap, doktor, kita tengok ni resipi sihat dulu boleh? Boleh. Ini tentang khasiat minyak zaitun yang dibawakan khas oleh Olive House. Jom kita saksikan khasiat minyak zaitun. Sebesar manfaat. Akak nak cerita dekat akak-akak semua tentang khasiat minyak zaitun. Akak-akak nak tahu tak? Minyak zaitun ini diperoleh dari perahan buah zaitun atau lebih dikenali dengan Olea Europea. Nak terbelit lidah akak nak sebut. Okey, buah zaitun ni merupakan tanaman tradisional dari rantau Mediterranean. Nak tahu rantau Mediterranean dekat mana? Buka Google Map ya. Minyak zaitun ini mengandungi vitamin D, E dan bebas lemak trans. Banyak lagi tahu khasiat minyak zaitun ni. Jom akak ceritakan lebih lanjut khasiat minyak zaitun. Akak-akak nak tahu tak? Terdapat lemak yang sihat dan kaya dengan kandungan antioksidan dalam minyak zaitun ni. Mengikut kajian oleh Persatuan Jantung Amerika, mereka yang makan lebih daripada setengah sudu besar minyak zaitun mampu mencegah penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koronari. Berkhasiat sungguh minyak zaitun ni kan? Satu lagi, akak-akak yang selalu sapu roti dengan mentega lah, margarin lah, butter lah. Okey, dah. Lepas ni kurangkanlah ya. Apa kata gantikan dengan minyak zaitun. Akak-akak sihat. Keluarga pun sihat kan? Ada lagi kebaikan minyak zaitun ni. Akak-akak yang mengamalkan minyak zaitun ni kurang berisiko mengembangkan penyakit tekanan darah dan kolesterol tinggi, serta mengurangkan keradangan, trombosis, metabolisme karbohidrat dan masalah dengan pembalut dalam saluran darah. Akak tak tipu. Ini fakta, okey? J'aimerais embrasser ce garçon mais je ne sais pas comment lui dire. Apprends-moi. Selepas ini, setiap pagi, akak-akak semua bangun je dari tidur, bolehlah dapatkan sesudu minyak zaitun. Bak kata penaja, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Wow! Baiklah, itu sahaja minggu ni dari akak untuk penonton setia akak. Jangan marah Abang Syarif. Bye! Alright, terima kasih akak sihat. Amboi, seronok kan. Penceritaan yang santai sebegitu, senang faham lah. Dan siapa yang tak pernah tengok buah zaitun, itulah buah zaitun. Buah zaitun begitu kecil je kan. Macam buah kurma je kan. Banyak khasiat. Sebab sebelum ni kita macam duk tengok minyak Olive House lalulah. Kita duk minum juga tapi tak tengok buah yang betul. Okey, baik. Tak apa, itu kita cerita lepas ni. Kita nak cerita tentang serangan jantung pembunuh senyap. Dr. Zubaidi Haji Ahmad bersama kita. Mungkin sebelum kita masuk dalam sikit pencegahan jantung ini, kalau kita boleh cerita keadaan semasa macam mana sebab saya rasa daripada Januari sampai sekarang banyak cerita tentang COVID-19 dan kita dah terlupa. Bab ni pun penting sebenarnya, pembunuh antara yang utama juga. Mungkin doktor nak mulakan? Ya, betul, terima kasih. Sebab bila kita tengok pola kesihatan kita sekarang ni dah berubah daripada yang sebelum ni. Masa saya belajar dulu sebagai contoh serangan sakit jantung ni bermula ataupun risiko dia tertinggi apabila berusia dalam 55, 60, 70. Betul. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat ramai yang ialah orang yang kita panggil yang terkenal, contohnya artis-artis yang selalu kita lihat mengalami masalah serangan sakit jantung ni pada usia 40 tahun, 30 tahun dan awal daripada itu. Sebab tu kalau kita buat analisa bahawa pola kesihatan kita dah berubah. Pertama saya beritahu, dulu orang yang sakit begini orang tua. Sekarang orang yang semakin muda.
Saya melihat sebagai contoh orang yang ada darah tinggi, kencing manis dalam usia 25 tahun. Ya Allah. Sepatutnya zaman saya belajar dulu lebih kurang 30 tahun yang lepas, penyakit-penyakit ini hanya dihadapi oleh orang yang berusia 50 tahun, 60 tahun. Perubahan dah ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bahawa penyakit ini kalau dulu kita lihat pada orang kaya je. Okey. Serangan sakit jantung kan, ini biasalah orang kaya kan, makan sedap semua kan. Tapi orang yang tak berapa kaya pun sekarang ni pun serangan sakit jantung. Yang ketiga, saya ingin tengok dulu kalau kita lihat serangan sakit jantung sebagai contoh ataupun orang yang tak sihat ni, orang yang duduk di bandar saja. Sekarang kalau kita pergi ke kampung-kampung sekarang pun lebih kurang sama je. Orang yang darah tinggi, kencing manis pun ramai juga. Apa punca dia? Dan terakhir yang boleh kita boleh lihat sebagai contoh, kalau dulu penyakit metabolik ataupun penyakit penyakit jantung ni kebanyakan lelaki. Kita faham lelaki lah kan, isap rokok, kita makan jaga, tetapi sekarang wanita pun. Padahal yang seingat saya dalam buku teks perubatan menyatakan bahawa wanita berusia 30-an ni, orang yang dalam fasa subur ni, sepatutnya dilindungi oleh hormon estrogen. Dia orang tak ada masalah kolesterol yang tinggi dan sebagainya. Tetapi sekarang 25 dah ada kolesterol yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa ada satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Sebab apa benda ni penting? Sebab selepas antara 10-15 tahun seorang tu ada masalah ni, masalah basic ni, iaitu darah tinggi, kencing manis, hypertension dan juga high kolesterol ni, 10-15 tahun dia akan ada komplikasi dia. Serangan sakit jantung, stroke, sakit buah pinggang. Sebab tu sebab tu kalau orang tu dapat heart attack umur 45, sebenarnya benda tu dah bermula umur dia mungkin 20 tahun. 25 tahun dia dah start. Tapi mungkin dia tak perasan, dia mungkin dia tak ambil indah dan sebagainya, dan akhirnya umur 45 tahun sebagai contoh heart attack. Sebab tu kita kena tengok benda ni supaya kita tidak meninggalkan benda ni. Kita hanya orang cakap tu kalau kita lihat sebagai contoh perbelanjaan KKM yang tahun lepas lebih kurang tak silap saya 20 bilion. Dan perbelanjaan ni tak pernah turun. Itu untuk rawatan Untuk rawatan. Tak pernah turun. Dan juga bilangan pesakit pun tak pernah turun. Ya Allah. Jadi kita kena mencari satu benda supaya pendekatan tu pesakit dapat dikurangkan dan juga agar perbelanjaan tu yang semakin meningkat itu dapat diturunkan. Betul. Kalau kita lihat pun industri seperti contoh insurans dia punya premium pembayaran dah semakin meningkat dah. Tak dapat macam dia pun tahu ramai orang sakit. Orang sakit dah. Tak mampu nak cover dah. Ini yang menyebabkan satu masa nanti benda ni semua akan jadi kolaps sebab perbelanjaan terlalu besar. Baik, iyalah sakit jantung memanglah kosnya agak tinggi kalau siapa yang kena. Tapi akhirnya kita nak kena tahu badan kita ni jantung apa fungsinya. Memang agak retorik kita sentiasa cerita tentang ni, tapi nak tak nak kan, saya rasa bab tu sangat penting jugalah untuk di peringkat awal. Fungsi jantung. Ya, fungsi jantung ni seperti mana kita tahu dia adalah organ yang berongga. Maksud dalam dia tu berkosong. Yang berada di tengah dada kita, tapi dia punya apex dia tu berada di sebelah kiri. Baik, ni macam visual kat belakang kita kan. Jadi dia punya apex tu berada di sebelah kiri, tetapi dia berada di tengah. Jadi apabila dia berjantung ni, dia ada degupan jantung yang sekata dan juga yang berulang. Jadi bila dia menekan begitu, dia akan memberi tekanan apa yang kita sebut sebagai tekanan darah sistolik. Sementara dia berehat, dia akan memberi satu tekanan darah yang kita panggil tekanan darah diastolik. Sebab tu dalam tekanan darah dia ada bacaan atas dan bacaan bawah. Bacaan atas tunjuk dia sedang mengecut. Bacaan bawah, kita merujuk kepada bawah tu dia akan berehat. Jadi sebab tu kita ada bacaan sistolik dan diastolik. Tujuan dia sebenarnya supaya bila dia pergi ke paru-paru, dia pergi ke paru-paru, dia akan menukarkan oksigen dengan karbon dioksida. Kalau dari sebelah kanan tu dia akan membawa karbon dioksida yang banyak daripada tisu-tisu yang jauh untuk ditukarkan, untuk mendapatkan banyak oksigen dan akhirnya masuk ke rongga sebelah kiri untuk dikeluarkan kepada organ-organ atau tisu-tisu yang jauh lah. Baik. Itu secara ringkas lah. Tanpa fungsi ini kita tak boleh hidup. Betul. Dia dah macam enjin dah. Tak boleh start, kereta tak boleh bergerak. Itu kata jantung hati tu kan. Jantung ni betul-betul dia punya fungsi tu. Tapi itulah kalau kita tengok juga penyakit-penyakit jantung ni banyak jenis kan. Subhanallah, ada sakit jantung jenis mengejut, ada sakit jantung jenis berlubang, ada penyakit tu penyakit ni. Mungkin kalau yang doktor boleh cerita yang kerap kali membelenggu rakyat Malaysia.
Ya, betul. Penyakit jantung ni dia banyak, dia punya kategori dan juga jenis berdasarkan kepada apa yang kita sebut sebagai bergantung pada dia punya, sama ada dia daripada dia punya saluran darah yang kita panggil dia ischemic heart disease, ataupun kemungkinan dia disebabkan oleh valve dia ataupun kita panggil dia injap dia. Yang ini selalunya berlaku dalam jangka yang masa yang panjang lah. Sama ada kita panggil injap tu menjadi keras ataupun injap tu dah longgar. Itu yang kita sebut sebagai incompetence ataupun stenosis. Maksud dia injap tu dah tak berfungsi. Jadi dia ada pertukaran antara darah yang membawa oksigen dan yang membawa karbon dioksida. Yang ini akan menyebabkan saturation ataupun kepekatan oksigen akan menjadi lebih rendah. Yang selain itu mungkin disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai dia punya otot dia. Orang yang mempunyai darah tinggi yang begitu lama, akhirnya dia menyebabkan otot-otot dia akan mendebal. Betul. Yang ini yang kita sebut sebagai myokardopati, yang maksud dia terlalu tebal dan akhirnya dia menyebabkan kegagalan jantung tu. Baik. Yang lain tu disebabkan oleh rhythm. Maksud dia selalunya jantung kita dup dalam sesi yang sekata. Tetapi orang macam ni sama ada dia boleh kehilangan salah satu dia punya rhythm. Sebagai contoh, dia macam kita bagi missing beat. Macam dup lepas tu berhenti. Okey. Dup berhenti. Ada yang pula tu yang kita panggil dia yang tidak teratur, macam dup. Itu selalunya orang yang ada sensitif pada kafein sebagai contoh. Okey. Apabila dia ambil kopi, jantung dia boleh kita panggil irregular macam itu. Dan yang terakhir mungkin dia punya selaput jantung tu yang kita panggil perikardium. Perikardium ni mengandungi sedikit cecair dalam tu. Tetapi apabila ada jangkitan kuman dan virus, selaput tu dipenuhi dengan air. So yang kita panggil perikarditis. Yang itu menyebabkan jantung dalamnya dia tak boleh nak mengepap sebab terlalu banyak air. Yang ini menyebabkan restriction pada degupan jantung dan akhirnya mungkin dia tidak cukup untuk darah bergerak dengan lebih baik, akhirnya menyebabkan dia mengalami masalah pernafasan yang amat susah. Okey, baik. Dan kalau kita tengok degupan jantung dup tadi kan, dia kalau jantung yang degupannya agak perlahan, bahaya juga. Betul. Kalau agak laju pun bahaya juga. So macam mana kita nak tahu? Mungkin kalau kita tak pergi hospital lah kan, duduk rumah kan, duduk pegang dada, duduk pegang jantung sendiri kan. So untuk tahu kita punya degupan tu normal, macam mana doktor biasa? Ya, degupan jantung ni sebenarnya bergantung beberapa faktor. Sebagai contoh, apabila seorang itu dia selepas dari membuat senaman atau aktiviti fizikal, degupan jantung akan menjadi lebih tinggi. Selalunya yang normal antara 60 hingga ada yang cakap 90, ada yang cakap 100 per minit. Jadi kalau seorang tu sebagai contoh baru berlari, dia akan naik sekejap. Betul. Lepas tu dia akan turun balik. Yang bahaya bila naik dia tak turun. Tak turun tu dalam durasi masa berapa lama? Dia kadang-kadang ada masalah yang macam beginilah. Contoh dia mungkin dia mengalami masalah hyperthyroidism. Hormon thyroid dia terlalu tinggi. Dia dah tinggi tapi bila dia bersenam dia akan tinggi dan lambat sangat turun. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin disebabkan oleh demam. Demam pun biasa degup tinggi. Demam dia akan menjadi lebih tinggi daripada yang biasa. Yang ketiga mungkin kemungkinan disebabkan oleh kekurangan sel darah merah, anemia. Itu pun menyebabkan degupan jantung yang tinggi. Dan yang keempat mungkin orang yang hamil. Orang yang hamil tu memang degupan jantung dia tinggi sebab dia akan membawa oksigen dengan nutrien kepada anak dia dalam rahim. Pump lebih laju lah. Lebih laju. Sebab tu orang zaman dulu kadang-kadang dia pegang seorang tangga perempuan tu kan. Kalau laju je. Alhamdulillah ada rezeki dah tu. Dia boleh check macam tu. Dia mungkin macam itu. Jadi dia ada ambil sikit lah dia punya. Sebab contoh awak datang hit tak ada tangkit. Cuba saya check degupan jantung. Laju sebab contoh kan kemungkinan. Padahal laju tu gemuruh lain. Tapi maksudnya 60 ke 90 tu biasa normal lah. Per minit. Kalau kurang tu yang kita panggil dia bradycardia. Maksud dia akan disebabkan pertama sekali mungkin fungsi jantung tu dah perlahan. Yang ini disebut yang akhirnya akan menyebabkan kegagalan jantung tu, yang kita panggil dia heart failure tu. Atau mungkin disebabkan ubat-ubat. Ada setengah ubat menyebabkan jantung tu perlahan berdegup perlahan. Sebagai contoh ubat darah tinggi kita bagi untuk turunkan dia punya tekanan dan akhirnya memberi kesan pada degupan jantung. Sebab tu kalau tekanan dah rendah tu kita boleh kurangkan dos dari segi kita mungkin kita berjumpa balik bincang dengan doktor sama ada perlu tak ambil ubat tu lagi ataupun mungkin kita dah boleh berhentikan. Sebab kita memang dia terlalu rendah sangat menyebabkan dia susah nak membuat aktiviti fizikal. Dia jalan sikit dia dah sempur. Betul. Sebab degupan jantung dia dah perlahan. Baik. Wah, seronok lah doktor memang.
pakar bab ni. So insyaAllah lepas ni kita nak masuk bab pencegahan. Saya rasa itulah yang fungsi kita datang di sini pun untuk cerita bagaimana untuk kita elakkan dari sampai kita kena rawatan. Dan insyaAllah kita bagi ruang Dr. Minai sekejap, nanti jantung dia berdegup kencang pula. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Doktor. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Serangan jantung pembunuh senyap. Tapi kita biasa duk tengok cerita, bunyi tone tu agak takut Itu maksudnya dah tak ada nadi Dah tak ada nadi dah tu. Lepas tu kita kena, masa tu lah doktor akan buat CPR ataupun kita buat conversion, maksudnya kita gunakan alat tu supaya mengaktifkan balik jantung teguhkan jantung tu tapi balik. Kalau dah lama dah tak boleh buat. Contoh dia semalam dah meninggal, hari ni kita nampak memang tak ada lah, memang jantung tu dah mati. Muzik tu sangat ngeri. Tone tu sangat ngeri kalau kita dengar. Okey, tadi saya janji nak cerita pasal pencegahan, tapi sebelum tu saya rasa bab simptom yang asas kita kena tahu jugalah doktor, sebab kadang-kadang kita tengok serangan jantung mengejut ni, kita sebut sebagai mengejut, mungkin ia berlaku dengan tiba-tiba, tapi mungkin ada simptom-simptom asas yang dah berlaku sebelum ni kita tak sedar. So benda-benda tu mungkin kita nak ingatkan banyak kali lah doktor. Saya selalu melihat bahawa pesakit yang mengalami serangan sakit jantung yang klasikal, klasikal ni senang je, dia ada sakit jantung, sakit sebelah dada, kemudian mungkin dia akan bergerak sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun sebelah belakang, ataupun sampai ke leher kadang-kadang. Itu sakit jantung. Yang kedua, dia mengalami masalah susah bernafas. Susah bernafas ni ramai yang menggambarkannya seolah-olah dipijak oleh gajah. Berat. Kita tak boleh take nafas macam tak cukup selalu. Dia beza dengan asma ke? Asma lain. Asma lebih kurang macam itu, cuma asma ni disebabkan oleh paru-paru kan. Tapi jantung ni tak boleh nak mengepam. Dia rasa berat rasa berat tu. Yang ketiga, kemungkinan dia mengalami palpitation ataupun degupan jantung yang laju. So yang ketiga ni yang kita sebut klasikal. Tetapi ada yang juga yang kadang-kadang orang tak perasan. Saya ada beberapa kes yang di mana pesakit datang jumpa saya, dia mengadu bahawa kononnya dia rasa dia ada gastrik. Doktor, saya ada gastrik doktor, saya nak ubat untuk gastrik. Tetapi akhirnya rupanya serangan sakit jantung. Gastrik bukan bawah ke? Bukan bawah, tetapi kita sebab dia melibatkan kita panggil inferior wall, dinding yang bawah. Betul. Jadi dia menyebabkan rasa macam seolah-olah gastrik, nak perut. Sebab dia biasa, dia tahu, dia kata saya dah biasa ni doktor gastrik. Tapi bila buat ECG, memang dah ada serangan sakit jantung. Itu yang kita kena nak beritahu. Dan juga kadang-kadang begitu juga, kadang tangan menjadi lengur. Tangan lengur. Doktor, saya tangan lengur dah, tak tahu apa punca dia. Tapi ada darah tinggi, ada kencing manis, ada kolesterol yang tinggi. Dan bila kita campurkan dua-duanya, memang kita kata kemungkinan serangan sakit jantung mungkin minor, mungkin dia sekejap. Itu yang kita kadang-kadang nak beritahu, bahawa serangan sakit jantung kadang-kadang dia bukan klasikal, dia bukan terus, tapi dia perlahan. Kadang-kadang dia pergi lepas tu dia hilang. Dia main tali lah. Kita rasa okey dia, kita minum air okey je ni. Tapi sekali lagi bila dia datang, masa tu dia akan lagi kuat lah. Macam tsunami lah kan. Mula sekali dia macam gitu. Dia bagi hin dulu. Kali kedua memang habis. Sebab tu orang yang ada darah tinggi, kencing manis, merokok,
obesiti, sejarah keluarga. Yang ini semua perlu membuat pemeriksaan yang orang cakap tu yang lebih bukan kerap tetapi lebih terperinci. Jika mereka mengalami masalah-masalah ini. Jangan rasa okey tak ada apalah, mungkin biasa. Sebab mereka adalah berisiko berbanding dengan orang lain. Tetapi kalau kita ingat sekarang ni sebagai contoh, yang trend yang terbaru saya melihat bahawa walaupun orang tu mempunyai kolesterol yang rendah, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, heart attack pun boleh berlaku. Ya Allah Akbar. Yang ini faktor-faktor lain. Sebagai contohnya tak cukup tidur, tak cukup rehat, tak dapat mengawal stres dengan baik, dan akhirnya menyebabkan masalah begini. Stres pun ada kaitan juga ya. Stres memang ada kaitan. Dah macam apa tu, COVID-19 dulu kan kita sebut penyakit virus bermutasi. Jantung pun dia melalui evolusi juga kan. Dulu mungkin lain, sekarang ni faktor lain pun boleh menyebab. Sebab tu saya melihat bahawa kadang-kadang kita menjaga sangat pemakanan tetapi kita lupa tentang stres management, dan juga sebab contoh tidur yang cukup tu salah satu faktor untuk mendapatkan kesihatan. Tidur cukup untuk kita ni berapa jam tu? Saya dulu masih umur 30-an pun sama. Saya menganggap bahawa alah tak tidur cukup ni biasalah, kita kan? muda kan, tak ada apa. Tetapi bila masuk umur 40-an, 50-an, kita faham bahawa tidur yang cukup sangat penting. Selalunya mereka saintis memberitahu antara 6 hingga 8 jam. Itu cukup betul 5 hingga 8 jam. Kalau tengah hari tak cukup, tidur lebih kurang 15 minit. Yang ini akan membantu kita dapat recharge balik kita punya tenaga. Kalau malam 6 hingga 8 jam lah. 6 hingga 8 jam straight. Tak boleh terjaga sekejap, lepas tu terjaga lagi. Itu disebut sebagai quality. Quality tidur yang tidak bagus ni pun mengganggu terjaga, kita. Kita anak kecil ni doktor, kejap bangun. Tapi wanita lah. Saya punya kadang-kadang kita bila bincang dalam Facebook kan, yang follower wanita selalu cakap, doktor saya tidur 4 jam je doktor. Itu pun bukan 4 jam lengkap kan. Allah, tak apalah, sabarlah, ada hikmah lah tu. Okey, jom kita masuk bab pencegahan lah. Ini saya kira bab yang sangat penting lah, dan kita tak boleh letakkan 100% tanggungjawab ini kepada doktor-doktor. Doktor pun penat juga nak cerita. Masyarakat, ibu bapa semua nak kena mainkan peranan, kerana akhirnya bila kita adakan pencegahan yang baik, kita dapat atasi banyak benda yang berangkai ni doktor. Ya, saya melihatkan zaman moden ni sebenarnya banyak perkara-perkara yang telah dipermudahkan. Contoh dia, kita zaman dulu mak-mak kita contoh membasuh baju menggunakan tangan di tepi sungai ke, atau dia ada air pipe. Sekarang kita letak dalam mesin. Tapi masalahnya sekarang ialah masa yang kita dapat selamatkan tu, kita semakin bazir benda lain tidak aktif. Tidak aktif, betul. Tidak aktif. Sepatutnya kita dapat katakan dapat selamatkan satu masa untuk membasuh baju, kemungkinan kita boleh buat benda lain. Tetapi tidak. Sebagai contoh, dulu kita terpaksa memasak, sekarang kita pergi kedai je dapat makanan. Masa yang untuk memasak tu sejam tu sepatutnya kita boleh buat benda lain, tapi kita membazir dengan benda-benda yang menyebabkan kita lebih tidak aktif. Itu benda yang paling pertama. Sebab tu saya melihat bahawa langkah pencegahan ni bukan satu faktor saja. Pertama sekali yang saya sebut ialah tentang pemakanan ni. Bila saya membuat analisa bahawa terutamanya ke anak-anak kita, dia mengalami beberapa orang cakap tu pemakanan yang tidak sihat. Bukan dia memilih makanan yang tidak sihat saja sebagai contoh jajan dan juga fast food, tetapi pertama sekali dia meninggalkan minum air kosong. Dah tak minum air kosong dah anak-anak kita ni. Betul lah. Dia nak air manis, air sejuk. Tak sejuk, tak manis, dia tak nak minum. Sebab tu kita kena latih balik anak-anak kita ni minum air kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita ni dah tak makan sayur lagi dah. Sayur tu dah rasa macam dah tak mau dah, rasa macam pahit, rasa macam kan. Betul. Jadi kita kena galakkan anak-anak kita untuk makan benda betul. Yang ketiga, makanan-makanan yang kita sebut sebagai healthy fat. Healthy fat ni sebenarnya, fat ni pun penting pada kita. Sebab fat ni ada yang tak bagus dan ada yang bagus. Yang kita sebut sebagai unsaturated fatty acid, sama ada mono atau polyunsaturated fatty acid. Ini bagus, terutama dalam telur. Saya masih ingat masa saya kecil dulu, sebelum pergi sekolah mak saya akan sediakan telur breakfast untuk kita. Tetapi energy. Sekarang ni untuk energi dan sebagainya. Sebab dalam telur tu sendiri banyak khasiat tu untuk kita punya omega 3 dan sebagainya. Anak-anak kita dah tak makan lagi ikan. Asyik makan ayam macam tu. Bukan tak ayam tak bagus, tetapi kita kena kepelbagaian protein di dalam makanan mereka. Betul. Dan yang ketiga, kita dah tak ambil lagi kita panggil dia minyak sihat. Tapi kita mengambil minyak yang tak sihat. Contoh minyak sihat? Minyak sihat kita ada macam seperti tadi lah. Kita ada minyak zaitun, kita ada minyak kelapa, tetapi kita ambil minyak tak sihat, trans fat.
Banyak trans fat dalam makanan kita. Ini yang menyebabkan peningkatan kolesterol dan juga menyebabkan inflamasi dalam tubuh. Kalau anak-anak kita sebagai contoh, seperti saya cakap bahawa proses komplikasi penyakit ni bermula selepas 10 tahun. Tetapi proses untuk mendapat penyakit ni pun mengambil masa 5-10 tahun. Contoh, hari ini anak kita dah umur 10 tahun dah terdedah kepada makanan yang manis, tak nak makan, tak nak minum air kosong, tak nak makan sayur, umur 10 tahun. 15 tahun kemudian, mereka akan dapat darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, 25 tahun. Baru 25 tahun. 25. Allah. Kemudian tambah lagi 15 tahun, 40 tahun, high attack. Allahu akbar. Sebab tu kita kena tengok anak kita yang masih ni, yang masih kecil ni. Sebab tu saya melihat bahawa perangkap penyakit ni semakin meningkat. Semakin hari semakin meningkat. Disebab apa? Kita sebagai ibu bapa ni, kita tidak melihatkan anak-anak kita ni sebagai contoh satu benda yang perlu kita jaga daripada kecil. Ya Allah. Bila dah besar, itulah masalahnya. Sebab tu kita kena bagi anak-anak kita education. Saya sebagai contoh, kalau ambil anak saya sebagai contoh, saya akan tanya, tadi beli apa? Abah bagi duit tadi, beli apa? Jadi kita beritahu, cakap abah tadi saya beli air sirap. Air sirap bukan tak bagus, tapi dia tidak menyihatkan. Sebagai contoh begitulah. Jadi dia faham, tak boleh minum. Okey, saya sangat seronok dengar cerita tu, sebab itu memang itulah yang berlaku dalam realiti kita. Mak bapak semua ni penerbit ilmu duduk tuan gelak tu, sebenarnya itulah yang kita buat ke anak kita, kan. Allahu akbar. Jadi insya-Allah kita berhenti sekali lagi tuan-tuan dan puan, kita jumpa selepas ini, sebab ada soalan di Facebook juga. Kalau anda mungkin ada soalan-soalan yang rare ataupun yang rasa betul-betul nak tanya dekat doktor tentang jantung, anda boleh ke Facebook Berita RTM. Kita bersiaran di Facebook Live juga, boleh tanya soalan, nanti saya ajukan kepada doktor selepas ini. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Diary dan Rawat. Kita berada di segmen yang terakhir, masih lagi bersama dengan Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Ada satu soalan di Facebook, Doktor. Dia kata, Assalamualaikum Doktor, saya nak ajukan satu soalan. Adakah boleh nak mencuci atau servis saluran darah di jantung kita? Servis saluran darah di jantung kita. Boleh ke? Ya, mungkin apa yang dimaksudkan mereka nak, orang cakap tu, membuat detox sebenarnya. Detox ni pun satu benda yang agak orang cakap tu tersilap faham. Ada yang menganggap bahawa detox ni ambil beberapa suplemen, beberapa vitamin dan dia akan melakukan detox. Detox ni pada saya dia mempunyai 3 proses. Pertama sekali, kita halang. Sebagai contoh, air kotor ni, air dalam kolam yang kotor, bagaimana kita nak bersihkan air kolam tu? Pertama sekali, jangan benarkan air yang kotor masuk balik dalam tu. Jadi kita halang. Dalam pemakanan kita sebut sebagai pantang. Dia tak boleh makan benda tu. Kemudian air yang kotor ni kita buang. Bagaimana pemakanan kita ni supaya kita buang apa yang tak bagus dalam tubuh kita ni dengan pemakanan kita. Sebagai contoh, kita minum air yang banyak, kita berpeluh, buang air kencing. Dia akan menyebabkan semua benda-benda yang tak bagus tu akan keluar. Dan juga kita makan sayur yang banyak. Jadi kita buang air besar pun dengan mudah, tidak ada masalah. Yang ketiga, bila kolam tu dah bersih, baru kita tambah air baru. So detox ni ada 3 step. Dan apa nak kita tambah? Tambah tu lah pemakanan yang sihat, pemakanan yang fresh, pemakanan yang memberi nutrisi pada tubuh kita. Sebagai contoh tu lah saya sebut tadi, kita perlu ambil sedikit sikit minyak yang kita bagi minyak sihat, kita tambahkan protein yang sihat. Selalu kita anggap protein kita makan je kan, kita pergi kedai kita ambil je, sebagai contoh daging merah, kena tukar. Hari ni ambil telur, besok ambil daging, kemudian lusa ambil ikan, kemudian ambil ayam pula. Kena berubah-ubah gitu. Kita tak boleh ambil satu ayam je ataupun kita ambil daging merah saja. Berbagai ikan. Jadi benda-benda yang ni kita tambah. Kita tambahkan, ambil sayuran lebih banyak, buah-buahan dan sebagainya. Dia akan membantu kita untuk menjadikan lebih sihat. Minyak zaitun pun sama Minyak zaitun tu antaranya lah. Alhamdulillah. Okey, baik. Baik, kita nak sembang juga tentang sempena dengan sambutan Hari Jantung Sedunia
Dunia, tak silap saya pada 29 September ni. Hari ni 24. Minggu depan lah, lagi 5 hari lah kan. Mungkin kita tak nak lah bila ada sambutan hari sebegitu, ia sekadar sambutan semata-mata. Tapi kita punya rasa nak tahu dan juga kesedaran tu sangat penting, Doktor. Ya, sambutan Hari Jantung Sedunia ni yang jatuh pada 29 September ni orang cakap tu diraikan di seluruh dunia. Dan di Malaysia ni Olive House ni bersama dengan Yayasan Jantung Negara, kita membuat kerjasama dalam meningkatkan kesedaran dan memberikan kefahaman. Kerana orang tak sedar, bila dah sedar kita bagi dia faham bagaimana untuk mendapatkan jantung yang sihat. Dan kita juga banyaklah aktiviti-aktiviti di sepanjang bulan ini, terutamanya untuk memeriahkan Hari Jantung Sedunia ni. Antaranya kita melakukan, kita panggil dia Fun and Ride, yang mana kita menggalakkan supaya orang berbasikal, berjalan kaki, sebagai aktiviti yang menarik. Dan juga kita juga membuat donation. Setiap pembelian minyak zaitun kita akan bagikan sedikit untuk Yayasan Jantung Negara. Tahun lepas tak silap saya kita dapat mengumpulkan lebih kurang 30,000 untuk Yayasan Jantung Negara. Dan saya harap tahun ni kita dapat mengumpulkan lebih banyak lah untuk membantu yayasan ni. Baik, so itu antara yang dilaksanakan secara kerjasama dengan Olive House jugalah. Baik, Alang sebut tadi kena banyak berjalan, naik basikal. Kita ni kalau boleh nak parking, kalau ada pejabat tu kan depan dia punya pintu tu kan. Betul, saya setuju yang itu. Itu saya sendiri pun lebih kurang macam tu lah kan. Kalau jauh sikit tu mengeluh. Tapi macam dekat pejabat kami pun saya suka tengok ada 2-3 orang senior ni. Dia walaupun ada parking kosong, dia suka parking jauh sebab semata-mata nak berjalan. Betul. Kita kurang aktiviti fizikal yang senang. Betul. Sebab saya tengok sekarang ni masalah, sebab contoh kita membeli makanan. Zaman dulu kita membeli makanan macam mana, kita terpaksa parking kereta, jalan pergi kedai kan. Sekarang ni kita ada drive and thru kan. Dan yang terbaru sekali kita ada duduk rumah je. Duduk rumah je. Sampai siap. Sampai dah siap kan. Itu sebab tu kita kena mengadaptasi, mengamalkan satu norma-norma baru dalam kehidupan kita. Supaya contoh, kalau saya sendiri memang kita galakkan parking jauh sikit. Betul. Kalau parking kita diambil orang, anggap tu sebagai apa cakap senaman untuk kita pagi ni. Senaman Kalau kita ada orang cakap tu terpaksa bekerja di tingkat 9, jangan lupa naik tangga. Naik tangga tingkat 9. Memang tak lah semua ni. Saya mencadangkan ambil tingkat kedua je. Pertama, kedua, lepas tu baru naik kan. Biar ada aktiviti sikit. Ada aktiviti sikit. Sebab WHO mencadangkan aktiviti fizikal ni sekurang-kurangnya 30 minit 5 hari seminggu. Jadi kalau sebagai contoh kita bergerak ke tempat kereta kita 5 minit, pergi 5 minit, balik 5 minit dah 10 minit. Pergi tempat makan 5 minit, balik lagi 5 minit dah 10 minit. Di rumah kemungkinan kita boleh pergi masjid 5 minit, balik 5 minit lagi dah 10 minit. Masjid lah kaki. Memang ada. Memang boleh sebenarnya. Cuma kita kena, orang cakap tu kena organize benda tu supaya dia memberikan suatu kebaikan pada kita. Yalah, nasihat yang sangat berguna, tapi yang sering kita ambil tu sebagai remeh lah kan. Betul. Tak penting. Subhanallah. Bab senaman ni saya sangat seronok juga sebab ia terkait dengan jantung lah. Ada setengah orang yang memang ada masa nak pergi jogging, nak buat senaman dekat gym sebagai contoh. Ada orang dia suka buat senaman dekat rumah. Dan ada mitos yang kata kita tak boleh bersenam malam-malam, tak sesuai untuk jantung. Mitos-mitos sebegini, yang mana yang boleh kita ambil dan yang mana yang boleh kita ketepikan terus? Tak, pada saya pertama sekali bila kita nak bersenam tu, kita tahu apa tujuan kita bersenam. Sebab orang sebagai contoh dia nak badan dia cantik, sador kan, banyak tone otot, tapi dia pergi berlari. Itu tidak kena. Betul. Sebab tu apa tujuan kita bersenam? Kalau sebagai contoh tujuan kita bersenam untuk menurunkan berat badan, kita kena buat kardio, berlari dan sebagainya. Dia akan membantu. Kalau kita untuk menguatkan muscle otot kita, bagi lelaki penting sebab dia akan meningkatkan testosteron, hormon testosteron tubuh kita pergi gym, angkat berat. Dan jangan lupa kita ada lagi senaman lain, sebagai contoh senaman regangan. Senaman regangan ni sebab tu ramai antara kita yang selalu duduk atas kursi, balik rumah duduk atas kursi, buang air pun atas kursi. Menyebabkan lutut kita akan menjadi kram. Umur 50 lutut dah tak boleh dah gerak. Sebab apa? Kita tak ada senaman regangan. Kita kena buat senaman regangan. Yang paling terbaik apa? Antara sebagai contoh kita buat macam ketuk ketampi tu.
Itu bagus untuk kita punya rekaman. Last bila kita buat kat sekolah dulu kan. Sekolah tu kan. Ya Allah. Tapi dia banyak yang menyatakan bahawa di barat itu antara yang terbaik sekali. Bagi saya sebagai contoh dalam musim PKP, cara yang terbaik sekali naik anak tangga pergi rumah. Tingkat atas, tingkat bawah tu naik turun, 5 kali 5 kali naik turun naik. Bagus untuk kita punya kardio, bagus untuk kita punya sendi. Yang itu memang akan memberi manfaat banyak pada kita. Sebenarnya kita boleh buat sebenarnya kalau kita nak, tapi sebab kita menganggap itu remeh, jadi kita tak buat, sehingga sebagai contoh kita dah ada sakit jantung, kita dah lutut kita dah tak boleh bergerak, baru kita rasa benda tu penting. Yang itu dah agak terlambat lah. Okey, baik. Dan satu lagi terkait dengan pengambilan jenis ubat-ubatan, itu pun sangat penting juga. Ada setengah orang dia suka ke rawatan alternatif sebagai contoh. Tapi kalau bab jantung ni, mungkin apa saranan dan juga nasihat daripada doktor sendirilah? Saya menampak bahawa kalau kita nak pergi ke rawatan alternatif, pastikan kita berjumpa dengan orang yang betul. Setuju. Itu je. Jangan kita pergi pada jumpa orang yang tak betul. Maksudnya orang yang mungkin kalau zaman P. Ramlee itu kan, orang yang jual tepi jalan kan. Kita tanya pada orang yang ada kepakaran, ada pengalaman dalam tu. Dengan ini kita tidak akan mudah orang cakap tertipu ataupun mungkin salah faham terhadap perubatan-perubatan yang lain. Betul, itu sangat penting. Okey, dan akhirnya doktor, itu maksudnya penutup kita adalah nasihat kepada ibu bapa dan juga masyarakat sekeliling. Saya rasa benda-benda ni sangat penting, terutama dari sudut pengambilan makanan. Sebab kita tengok kes jantung ni, pengambilan makanan memang kita tak boleh lari. Doktor dah cerita dulu makan sayur, sekarang tak makan sayur. Bahkan sekarang makanan-makanan semua dah inovasinya lain macam. Campur western dengan tradisional, campur tu campur ni. So kadang-kadang bab pemakanan ini memang nak kena jaga betul. Saya melihat bahawa makanan kita ni bukan saja setakat kita panggil processed food, tetapi dah ultra processed food. Dah tak ada apa lagi dalam tu. Masalah kita makan di sini pertama untuk dapat tenaga. Setuju. Yang kedua untuk dapat nutrien. Tapi kita dah membuat makanan yang ultra processed food ni, dia hanya membekalkan makronutrien saja, protein, karbo saja. Vitamin dah tak ada. Mineral dah kurang, enzim lagi dah tak ada. Dan apabila kita membuat sebagai contoh ultra processed food ni, langsung dah tak ada dalam tu. Semua hanya karbo yang tinggi, iaitu refined karbo, yang hanya memberikan tenaga, yang ini akan membahaya pada tubuh. Sebab tu kita kena balik kepada basic kita, makan sayur. Sebab tu menghasil banyak dalam tu. Sebagai contoh dia ada nutrien, phytonutrien dalam tu ada. Dia ada fiber dalam tu, dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada setengah tu ada enzim. Itu semua sebenarnya dia bagus untuk tubuh kita untuk merawat secara tak langsung pada tubuh kita. Sebab tu orang zaman dulu, kalau kita lihat, bila dia sakit, dia cek makanan dulu, jaga makanan dulu. Ada makanan yang boleh ambil, makan mereka betul-betul. Yang itu akan dapat membantu mereka untuk sihat. Tanpa benda tu, kalau sebagai contoh kita menganggap remeh tentang pemakanan, dan akhirnya kita akan melihatlah ramai di antara kita yang makan tetapi dia tak bermanfaat, dia tak memberikan tenaga, dia tak memberikan nutrien. Kita makan, kita jadi lebih letih, kita makan, kita akan menjadi lebih sakit. Betul. Sepatutnya makan untuk sihat, tapi makan tu lagi sakit. Dan peranan masyarakat sekeliling juga, contohnya melibatkan rakan-rakan yang ada serangan jantung mengejut. Sebagai contoh, kalau berlaku dekat pejabat, ambil masa juga kita nak sampai ke hospital. Mungkin kita di peringkat jabatan ataupun di peringkat komuniti nak kena ada satu persediaan rapi. Jika situasi luar jangka melibatkan jantung berlaku, ada cara alternatif dan kita tahu. Jangan duduk telefon hospital, ambulans tak sampai-sampai, dan orang yang dah serangan jantung ni dah astagfirullahalazim. Betul. Saya mencadangkan supaya malah dalam jabatan kerajaan sendiri pun dia perlu ada satu komiti, kita sebut sebagai komiti keselamatan dan kesihatan tu. Maksud dia setiap sekurang-kurangnya ada seorang atau dua orang yang tahu buat CPR. Setuju. Kan? Jadi apa-apa hal dia tahu. Masalah bukan setakat CPR, tetapi sebagai contoh orang yang ada kencing manis, dia mungkin mengalami hypoglycemia. Yang kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Sebab kawan saya sendiri dia meninggal dunia apabila dia mengalami hypoglycemia dan orang tak tahu apa pun nak buat dan tak tahu apa yang berlaku. Ya Allah. Sepatutnya bila dia hypoglycemia, kita terus bagi sebagai contoh makanan-makanan yang manis, yang tinggi karbo untuk meningkatkan gula dengan cepat. Tetapi bila melihat seorang tu pingsan, dia tak tahu apa nak buat. Jadi dia biarkan saja dan akhirnya meninggal dunia. Sebab tu mesti perlu ada komiti yang melihat benda ni. Sebab kita lihat sekarang ni ramai ada juga kes-kes di mana orang yang dapat serangan-serangan jantung di dalam ofis, selepas meeting, semasa meeting. Malah mungkin di dalam kereta tengah kita ingat dia tidur, rupanya heart attack. Ya Allah. Macam gitu.
So mesti ada satu komiti lah dalam tempat kerja kita supaya kita faham apa yang berlaku. Baik. Doktor aktif juga di media sosial memberi ilmu tentangnya tu. InsyaAllah saya mungkin ramai yang seronok dengan doktor cerita tadi. Kalau nak dengar pencerahan di media sosial, doktor aktif di mana? Di Facebook, Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Okey. InsyaAllah ada dekat situ lah. Saya berkongsi setiap hari sekurang-kurangnya 6 atau 7 posting saya di situ. Oh, setiap hari 6-7 posting. Rajin. Kita setiap 6 hari satu posting. Tapi biasa semua bab kesihatan ke? Ya, selagi sebab bab kesihatan lah. Ada beberapa tentang diri saya, aktiviti diri saya sendiri. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan am. Subhanallah, banyak ilmu yang kita belajar hari ini tentang jantung dan terkait juga tentang aktiviti-aktiviti harian kita lah. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan jaga diri, jaga sesama sendiri, jaga persekitaran kita. Kita putuskan rantaian COVID-19. Dan kepada yang berada di Sabah yang akan mengundi pada 26 September ini, hari Sabtu ini, tolong ingatkan kawan-kawan, seronok-seronok juga nak pilih kerajaan negeri yang baru, tapi akhirnya kena jaga diri supaya tidak ada kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi saya Syaril Sarabudin melabuhkan tirai untuk Bicara Doktor malam ini. Kita jumpa minggu depan, hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum, bye. Thank you.